Bertemu kembali pada Selasa, Bank Dunia menyemak turun unjuran KDNK Malaysia daripada 4.5% kepada negatif 0.1%. Ini susulan penularan COVID-19 yang beri kesan negatif kepada ekonomi domestik. Unjuran berkenaan dibuat dengan mengambil kira pertumbuhan yang lemah pada separuh kedua 2020. Tambahnya ekspor dan pelaburan dijangka menguncup dan penggunaan domestik dijangka menurun kepada 1.6% tahun ini. Ini berbanding sekitar 7.6% yang dicatatkan pada 2019. Ia turut menjangka kumpulan B40 dan M40 akan terkesan dari segi pendapatan. Antara sektor yang berdepan kesan daripada penularan COVID-19 adalah pembuatan, peruncitan, elektrik dan elektronik dan pelancongan. Kerajaan sebelum ini mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan dan 2 pakej rangsangan ekonomi bernilai terkumpul RM250 bilion. Tambah Bank Dunia, rangsangan yang bersasar diperlukan untuk mengurangkan impak penularan COVID-19 kepada isi rumah dan perniagaan. Antara cabaran berdepan negara termasuk kekurangan ruang untuk lebih banyak respon fiskal jika COVID-19 berpanjangan. Dalam unjuran Bank Dunia itu, ia menjangka kelemahan ini akan berlanjutan sehingga 2021. Dan untuk melihat kepada unjuran Bank Dunia tersebut, kita bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan UPM. Dr. Yusof, apakah maksudnya pertumbuhan negatif 0.1% ini kepada rakyat di luar sana? Terima kasih Rizal. Soalan yang cukup baik. Begini, untuk memudahkan kefahaman orang di luar sana adalah kita ambil contoh yang mudah ya. Contohnya saya bagi gini, kalau tahun lepas pertambahan pendapatan kita sebanyak RM100. Tahun 2020 ini, kita kalau ikut unjuran Bank Dunia, pendapatan kita bertambah. Tetapi bertambah hanya menjadi RM99.90 atau RM99.9 orang sudah panggil. Jadi kekurangan 10 sen. Jadi kekurangan 10 sen inilah yang menyebabkan negatif 0.1% tu. Bukan bermaksud bahawa ekonomi kita tidak bergerak. Ekonomi kita bergerak. Cuma pergerakan ekonomi 2020 dijangkakan lebih perlahan berbanding dengan tahun 2019. Dengan contoh yang saya bagi sebentar tadi, kalau 2019 kita dapat tambahan pendapatan RM100, tapi untuk tahun ini sebabkan krisis yang melanda ni kita hanya mencapai RM99.90. Kita short ataupun kita kekurangan sebanyak 10 sen atas kupang yang kita panggil. Dan bagaimana pula kesannya kepada isi rumah, kepada pendapatan mereka di serata Malaysia, kepada perniagaan, dan kita dapat lihat Bank Dunia juga mengunjurkan dalam masa yang sama penggunaan swasta akan turun kepada 1.6% berbanding 7.6% pada 2019. Kita tahu perbelanjaan dalam negara, penggunaan swasta menyokong ekonomi kita pada beberapa tahun sebelum ini. Baik, kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan 2019, memang kita nampak, kita jangkakan kalau pertumbuhan ekonomi itu positif, maksudnya kalau tahun lepas kita dapat RM100 tambahan di tangan, tahun ini kita jangkakan mungkin kita akan menjadi di tangan kita RM150. Tapi itu tidak berlaku, kemungkinan besar tidak akan berlaku kerana unjurannya negatif. Ini bermakna bahawa kita dapat kurang sikit daripada tahun 2019. Pengurangan ini bermaksud bahawa kita dengan perbelanjaan yang semakin meningkat sekarang ini, jadi ia akan memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga kepada segmen perniagaan ya. Kalau kita lihat dengan keadaan sekarang dan juga pengalaman Malaysia dalam beberapa posisi sebelum ini, beberapa fenomena ekonomi yang berlaku dasar-dasar sebelum ini, selalunya golongan yang terkesan adalah golongan yang kita lihat M40 dan juga D40 lah, konteks isi rumah. Kalau dalam konteks perniagaan, kita lihat industri PKS, usaha kecil dan sederhana yang akan banyak terkesan daripada pertumbuhan yang perlahan ini ya. Pertumbuhan yang perlahan ini seperti yang Bank Dunia nyatakan itu adalah jelas sekali bahawa dari satu sudut pertumbuhan ekspor kita tahun lepas pun sangat perlahan. Jadi dengan krisis COVID-19 tahun 2020 ini, kita jangkakan kita tidak mengharapkan sesuatu yang baik kepada ekspor.
yang boleh bertahan sikit ekonomi kita 2020 ni adalah perbelanjaan domestik seperti yang Bank Dunia anjurkan. Perbelanjaan isi rumah dijangkakan positif 1.6% saja berbanding tahun lepas, walaupun tahun lepas lebih baik, tapi disebabkan krisis ini perbelanjaan pun isi rumah juga terkesan. Jadi disebab ini saya kira unjuran negatif 0.1% ini telah diambil kira dengan suntikan atau pakej rancangan ekonomi yang pihak kerajaan umumkan baru-baru ini. Dan betul Dr. Yusof, kerana menurut laporan Bank Dunia di depan saya ketika ini, ia telah mengambil kira social assistance ataupun bantuan sosial yang diberikan dalam bantuan BPN dan ongoing bantuan sara hidup program. Adakah ini hanya unik kepada Malaysia, pertumbuhan negatif ini, ataupun bagaimana dengan negara lain di Asia Tenggara jika Dr. Yusof ketahui keadaan semasa pada ketika ini? Memang rata-rata kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia, ya, jiran kita ke ataupun mana-mana di luar sana akan menunjukkan pertumbuhan yang rendah berbanding dengan tahun lepas. Mungkin ada yang tidak akan sampai negatif dan ada sebahagiannya sampai negatif. Ia bergantung kepada berapa lama krisis ini mengambil masa untuk dikawal atau diperlahankan kadar jangkitannya, dan berapa lama, berapa lihat juga pada dasar-dasar yang kerajaan umumkan. Kalau kita lihat tadi, ya, sebentar tadi sebelum kita interview ni, ada awal ni disiarkan tentang pandangan Presiden Amerika Donald Trump. Ya. Kalau kita lihat di Amerika, Amerika setakat ini mereka tidak mengambil langkah untuk lockdown secara keseluruhannya. Trump nampak, kerana dia seorang yang dari latar belakang perniagaan, jadi dia nampak kalau lockdown dia akan memberi impak yang lebih besar kepada ekonomi US, dan ekonomi US memang sedang menghadapi kemerosotan sejak belakangan ini. Jadi dia tak mahu ambil sedikit risiko itu, jadi apa yang menyebabkan dia ambil pendekatan melaksanakan social distance dan juga melaksanakan beberapa nasihat perjalanan, ya. Jadi kerana dia tidak mahu mengambil risiko kepada kemurungan ataupun kemerosotan ekonomi itu, kita Malaysia kita ambil pendekatan bagi saya tengah-tengah. Kita tidak juga kita mahukan juga ekonomi itu bergerak, dan dalam masa yang sama kita nak bendung wabak ini. Jadi sebab itu kita masih lagi kadang sekarang dalam tempoh PKP, kita masih benarkan sebahagian ekonomi berjalan, terutama sektor dalam pertanian dan sektor pembuatan makanan, ya. Dan juga dalam sesama kita nak kawal COVID ini dengan melaksanakan PKP. Jadi kita ambil pendekatan tengah-tengah. Jadi negatif 0.1 itu bukanlah satu angka yang mutlak, ya. Ia bergantung sepenuhnya berapa lama tempoh masa yang kita ambil untuk keluar daripada krisis ini. Jika andaikan 14 bulan April kita tak dilanjutkan lagi PKP dan kita berjaya menangani atau mengurangkan jangkitan ini, saya kira negatif 0.1 itu bukanlah satu yang mustahil untuk kita menjadikannya ia positif, angka pertumbuhan yang positif. Dan Doktor, selalunya angka ini akan disemak setiap suku, setiap tempoh semakan tersebut. Apa yang Doktor jangka? Adakah ini masih terlalu awal untuk kita risau ataupun bagaimana? Kerana ini baru suku pertama dan unjuran tersebut dibuat untuk suku pertama, dan kita tahu IMF, Bank Dunia memang menyemak berkali-kali angka mereka. Baik. Pertama kita kena tahu bahawa kita kena terima hakikat bahawa 2020 pertumbuhan kita akan lebih rendah berbanding dengan 2019. Kalau 2019 keseluruhannya kita bertumbuh pada kadar 4.3%. Jadi pada tahun ini kalau semuanya berkeadaan baik, mungkin bertumbuh secara positif, tapi mungkin keadaannya mungkin 1% ataupun 1.5%. Ya. Jadi saya masih lagi berpandangan, ya. Saya masih lagi berpendapat kita masih berpotensi untuk mencatat pertumbuhan yang di bawah paras negatif, maksudnya 1.0 atau 1.5% mungkin boleh dicapai. Okey.
Okey, dan Doktor, antara komen Bank Dunia adalah bagaimana Malaysia mempunyai limited fiscal policy space ataupun ruang polisi fiskal yang terhad untuk memberikan respon kepada krisis tersebut. Dan ia juga menyatakan bahawa polisi respon haruslah bersasar dan juga mengena kepada kumpulan yang ingin disasarkan. Komen Doktor berkenaan dengan limited polisi fiscal policy space ini. Adakah ini benar? Kerana kita tahu dalam pengumuman yang terkini jumlahnya biarpun suntikan fiskal tersebut adalah 25 bilion tetapi jumlah yang diumumkan adalah besar. Bagaimana Doktor melihat kepada kenyataan Bank Dunia tersebut? Saya kira pada pandangan saya perkara utama yang nak disampaikan oleh Bank Dunia dan juga saya berpendapat memang konsisten pada pandangan saya, kita dalam keadaan sekarang kita seboleh-bolehnya kita cuba untuk tidak melaksanakan dasar fiskal yang bersifat universal. Maksudnya kat sini kita tidak mahu pukul rata semua. Jadi kita kalau boleh kita perlu ada dasar fiskal yang bersasar. Ya, maksudnya kat sini dengan keadaan keuangan kerajaan yang terhad, dengan sumber yang terhad, dengan harga minyak pun sedang jatuh rendah sekarang ni bawah 430 USD per barrel. Ini cukup tidak baik untuk kita juga. Apa yang kerajaan boleh lakukan adalah dengan melaksanakan peruntukan ataupun program-program bagaimana nak menyalurkan bantuan ataupun insentif dalam pakej rancangan tersebut kepada golongan sasar. Maknanya kita hanya beri tumpuan kepada mereka yang hanya memerlukan dalam kes krisis COVID-19 ini. Kerana kita kena faham bahawa setiap ringgit peruntukan ataupun suntikan kerajaan itu akan melibatkan kos fiskal kepada kerajaan. Jadi kita kena memaksimalkan setiap ringgit yang kita belanjakan atau yang kita suntik supaya setiap ringgit berkenaan mampu memberi perencanaan pengganda yang lebih besar kepada ekonomi dalam tempoh masa 6 bulan akan datang. Dan ada juga pihak yang menyatakan bahawa mungkin pakej kedua ataupun pakej ketiga akan diumumkan dalam masa akan datang melihat kepada bagaimana perkembangan ini. Apakah yang Doktor ingin lihat dalam pakej tersebut selain daripada pengumuman bersasar itu? Kerana ramai menjangkakan juga tempoh ini akan berterusan dan juga sebelum kembali kepada normal ia akan mengambil masa yang lebih panjang. Ini soalan cukup rumit, agak soalan yang kompleks juga sebenarnya. Yang pertama kita kena lihat sebelum kita melaksanakan apa-apa pakej, kita kena lihat dulu perkembangan sebaran wabak COVID-19 ini dan jangkaan bila kita akan pulih, proses pemulihan akan berlaku. Ya. Yang keduanya mungkin kerajaan boleh lihat kembali ataupun review balik sektor-sektor ekonominya. Mungkin kalau sekarang ni kita hanya benarkan sektor pertanian dan pembuatan makanan dibenarkan untuk operasi. Mungkin kalau andai kata dilanjutkan di tempoh PKP ini, maka mungkin kerajaan boleh fikirkan apa lagi sektor ekonomi yang boleh dibenarkan untuk beroperasi dalam ekonomi supaya ekonomi itu terus berjalan walaupun perlahan, tak apa, terus berjalan. Ya. Kalau kerajaan nak suntik lagi ke dalam ekonomi, ya, dalam bentuk bayaran tunai, contohnya terus kepada isi rumah, saya kira boleh dilaksanakan tetapi perlu bersasar. Tidak boleh lagi bersifat universal kerana kalau ini berlaku, suntikan ini berlaku, ini adalah kali ketiga suntikan rancangan akan berlaku dalam ekonomi. Ini sudah pasti akan memberi bebanan keuangan kepada kerajaan. Jadi untuk kurangkan bebanan keuangan kerajaan tersebut, tiba-tiba masanya saya fikirkan satu bantuan yang untuk bersasar, lebih ke arah kepada mereka yang terkesan dan mereka yang hanya memerlukan saja dalam tempoh ini.
Tapi doktor, terakhir sekali doktor, ya, kita melihat kepada apa komen-komen mereka di media sosial, mereka yang tidak mendapat bantuan tersebut, tidak disebut dalam bantuan dalam pakej rangsangan kedua tersebut, mereka menyatakan bahawa mereka tidak berpuas hati kerana ada pihak lain yang dapat. Pendekatan imbangan antara pendekatan populis, pendekatan siapa dapat, siapa tak dapat itu, bagaimana doktor lihat psikologi tersebut dalam keadaan ekonomi semasa pada ketika ini, terutama ketika memang ada kumpulan yang sangat terkesan. 1 minit doktor. Baik, memang saya jangkakan akan ada kumpulan yang akan tidak akan dapat tak sampai bantuan kepada mereka. Mungkin disebabkan oleh mereka tidak ada dalam sistem. Maksud contohnya ya, dalam bantuan DHS, ya, bantuan sara hidup tu, masih ramai saya kira orang kat luar sana yang layak tapi tidak berada dalam sistem. Jadi bagaimana kerajaan untuk memastikan mereka ni berada dalam sistem tersebut. Dan juga rakyat juga kena faham bahawa bantuan sepatutnya bantuan kerajaan beri adalah bersasar. Jadi kalau mereka kurang kesan, hanya tercecah sedikit saja semasa krisis ini, kenapa tidak kalau kita abaikan sekejap, kita beri peluang kepada orang yang betul-betul memerlukan bantuan pada ketika ini. Jadi berbalik kepada asasnya adalah kerajaan perlu melihat kembali bentuk dalam mereka nak melaksanakan pakej rangsangan ini untuk memastikan golongan tersasar saja yang layak untuk mendapat bantuan ini. Kerana contoh yang mudah ya, kalau orang yang berumur saya harus potong doktor di situ. Maaf doktor, saya harus potong doktor di situ. Kita sudah habis sampai ke hujung program ini. Terima kasih doktor, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sehari, Pensyarakan Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan UPM, membincangkan berkenaan dengan kadar pertumbuhan negatif 0.1% yang diunjurkan Bank Dunia. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Riza Zulkafli, salam hormat.